Cumanya perbahasan kita yang terakhirnya pada fasal yang ke-24. Kita dah baca sedikit, cuma kita ulang supaya ada kesinambungan ingatan kita kerana buku mungkin kita tak ada. Saya ulang lagi. Perbezaan antara golongan yang beramal. Pertama, kita bersyukur pada Allah lagi sekali kalau kita belajar ilmu dan kita beramal dengan ilmu. Kerana kadang-kadang termasuk saya lah, mungkin termasuk sesiapa sahaja, kadang-kadang belajar tu satu bab amal, satu bab yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, termasuklah ya pada hari ini insya-Allah kita teruskan lagi pembacaan kitab Risalah Tauhid. Walaupun sebahagian besar daripada kita tak hadir ya, kerana mungkin dah bercuti, dan sebahagian besar di kalangan kita tu tak ada kitab ya. Tak apa, sebab ilmu, kata-kata hikmah orang Arab, al-ilmu fil kutub la fis sudur. Ilmu tu ada pada, minta maaf salah saya dah. Al-ilmu fis sudur la fil kutub. Ilmu itu adalah di dada masing-masing, bukan di kitab. Jadi apa yang kita belajar pada sebelum daripada ini, harap-harap Allah Ta'ala letakkan ilmu itu seluruhnya pada hati dan jiwa kita dan menzahirkan amalan secara ataupun dari sudut anggota kita, insya-Allah. Cumanya perbahasan kita yang terakhirnya pada fasal yang ke-24. Kita dah baca sedikit, cuma kita ulang supaya ada kesinambungan ingatan kita kerana buku mungkin kita tak ada. Saya ulang lagi. Perbezaan antara golongan yang beramal. Pertama, kita bersyukur pada Allah lagi sekali kalau kita belajar ilmu dan kita beramal dengan ilmu. Kerana kadang-kadang termasuk saya lah, mungkin termasuk sesiapa sahaja, kadang-kadang belajar tu satu bab amal, satu bab yang lain. Berapa ramai yang boleh belajar tapi tak boleh beramal. Tetapi berapa ramai juga yang awal-awal pun belajar pun tak boleh. Tak ada masa, sibuk dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala bagi kita masa di akhir-akhir umur kita. Yang kedua, kita harap juga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu dan amalnya sekali. Namun, bila mana kita beramal, di sana ada perbezaan orang-orang yang beramal. Dua-dua tu baca Quran. Dua-dua tu solat tarawih. Dua-dua tu datang kuliah agama. Maka ada beza tak? Dia ada beza. Maka di sana saya ulang balik. Walaupun kita dah ingat, masih ingat. Bila barunya belajar ni? Minggu lepas. Jumaat lepas. Baru seminggu. Masih ingat ya? Masih itu. Jadi kita ulang balik. Jadi lepas ni, ni Ramadan ni, nak sambut Ramadan ni beberapa hari lagi ni, insya-Allah kita akan solat seperti biasa, 5 waktu.
Tapi berapa ramai orang solat 5 waktu daripada dulu sampai sekarang, itulah tahap dia. Tapi ada orang ni, mungkin dia sekarang ni dah berada pada tahap yang lain. Berapa ramai juga yang datang solat tarawih, berapa ramai juga yang puasa, sehingga Nabi mengatakan berapa ramai yang puasa, kam min shaimin, berapa ramai yang puasa, dia tak dapat apa-apa, laisa lahu, dia tidak dapat apa-apa illal ju' wal atash. Daripada dulu sampai sekarang dapat lapar dan dahaga. Dapat raya satu lagi. Itulah tak tahu. Adakah ada peningkatan? Tidak ada. Inilah kita akan belajar ataupun kita ulang balik sedikit. Al-awam a'maluhum muttahamat. Al-awam. Al-awam di situ merujuk kepada orang awam. Orang awam macam kita ni. Kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu kita duduk pada tahap mana ya. Tapi rasa-rasa kita ni orang awam. Ilmunya tak ke mana, amalnya tak ke mana. Tak ke mana tu maksud dia, minta maaf lah, bukan kata kita menafikan amalan, tidak. Tapi kita bimbang tahapnya sama, makamnya sama, kedudukannya sama. Kejap khusyuk, kejap tak. Betul ya? Gitulah. Pagi tadi rasa khusyuk sikit. Tengah hari dah mula dah. Dah macam-macam dah masuk dah. Zuhur dah mula dah. Asar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitulah keadaan saya. Samalah kita. Masa doa, masa berhajat betul-betul, masa ditimpa musibah, ya Allah bukan main lagi berdoa. Masa senang, masa macam ni, sambil-sambil je lah. Ada beza kan? Ada. Masa sakit, menangis-nangis doa supaya sehat. Masa sehat, yelah, masa sehat mana nak doa apa lagi? Gitulah keadaan saya. Jadi keadaan kita semua, bimbang-bimbang kita ni daripada dulu sampai sekarang, duk takut lama orang awam. Jadi apa masalah orang awam tu? Orang awam ialah a'maluhum, amalan-amalan yang mereka lakukan, muttahamat, ditohmah. Ya, ataupun sesuatu yang boleh lagi dicela. Amalan tapi boleh dicela. Nanti orang tanya balik, apa pula kita beramal kemudian dicela amalan itu? Kerana keadaan diri kita lah. Bukan masalah amal tu. Contoh solat. Berapa ramai orang yang solat tapi masih dicela. Bukan dicela solat tu. Orang yang beramal itu. Kenapa? Kerana dia riak. Okey ya? Sehingga Allah sebut dalam Quran, ada satu soalan. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu dihumban dalam neraka saqar? Ada orang kata, lam nakun minal musallin. Kami tak solat. Jadi orang tak solat ada neraka khusus. Neraka sakar. Tapi ada juga yang solat. Ada juga yang solat. Tapi neraka juga. Neraka apa? Neraka wil. Fawailul lil musallin. Boleh saya bawa dua ayat tu yang kita dah hafal, yang kita dah faham. Harap-harap Allah tolong kita sampai akhir umur kita, ya, agar sebab akhir-akhir ni dah rasa lemah, rasa letih, rasa penat. Tidur pun lena betul-betul, susah nak bangun, dah banyak macam sakit. Jadi harap-harap Allah bantu kita. Tapi ada dua keadaan. Satu keadaan masuk neraka juga. Ya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Sebab tak solat. Satu lagi masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab solat. Jadi maksudnya ada amalan yang dicela sehingga membawa dirinya ke neraka. Sebab allazina hum fi solatihim sahun. Ataupun ada orang riak dan sebagainya. Jadi fahamlah kita bahasa kat sini. Orang awam, bahaya, dia masih berada dalam keadaan bahaya, walaupun dia beramal, kerana amalan itu masih boleh ditohmah, boleh dicela. Kenapa? Kerana dirinya. Tapi bab di sini nak kembali kepada apa? Iaitu sentiasa ada ruang. Dia ada nota kaki tu satu. Ni saya ulang balik ya, supaya ni kita dekat nak beramal dah ni. Kita bukan nak dekat nak beramal, nak pulun amalan kita. Kerana sebelum ni ada kadang-kadang rasa juga nak khatam Quran sekali sebulan. Tapi kadang-kadang dia jadi 3 bulan sekali. Tapi bulan Ramadan mesti. Betul ya? Ke nak tangguh-tangguh lagi juga. Bulan Ramadan mesti. Mesti apa? Mesti kita akan khatam. Paling-paling kurang sekali. Tapi duk tahap mana? Dulu tahun lepas pun sekali juga. Tahun ni pun insya-Allah niat dia gini. Kalau boleh, ni saya lah, sama lah. Saya pun saya cakap ni sama lah kita ni kan. Sama ya? Sama. Sekali je lah, itulah niat dia. Kalau boleh tahun ni kita niat 3 kali.
Niat dulu. Niat. Aduh, niat pun dah. Aduh. Niat dulu. Kerana niat tu pun dah dapat pahala. Dan letak azam. Jangan niat saja dengan azamnya sekali. Ya. Ni niat pun tak ada. Yang sekali tu pun belum tentu. Sebab tu kena niat. Niat berapa? Tahun ni insyaAllah 3 kali. Apa makna 3 kali? 1 hari 3 juzuk. 10 hari 30 juzuk. Hari ke-10 khatam. Hari 10 kedua khatam. Hari 10 yang terakhir khatam. Tapi kalau tak sempat 10 yang terakhir itu pun, dah 2 kali khatam. Alah, Imam Syafi'i 2 kali 1 hari. Kita sebulan 3 kali. Tapi niat dia, kita sama-sama niat hari ni. Ya Allah, kami berniat dan kau bantu kami. Bukan kami memang berniat, tapi kemampuan kami tak mampu sebenarnya. Kami dah tahu awal-awal lagi. Niat pun dah mengeluh dah. Niat pun dah mengeluh dah. Awal-awal lagi. Ni baru nak niat. Jadi harap-harap Allah Ta'ala catatkan dengan niat tadi, walaupun kita sempat sekali, Allah catatkan 3 kali. Sebab apa? Kita ada niat yang baru untuk tahun ni. InsyaAllah. Okey ya? Jadi masih ada ruang di sana kepada apa? Kepada kekurangan dalam kehambaan kita. Baik, kita kena faham satu lagi. Kenapa kita nak beramal? Sebab kita nak sempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Ya, jangan. Kenapa nak beramal? Sebab nak syurga. Dah banyak kali ulang dah. Boleh. Tapi ada orang ni, nak syurga tu pun terhegeh-hegeh juga. Sepatutnya pulunlah. Tak juga. Jadi sebenarnya kekuatan kita ni dalam beramal, sehingga ulama-ulama kenapa dia sampai boleh khatam Quran 2 kali 1 hari dalam bulan Ramadan, bukan kerana syurga. Sebab apa? Sebab hidup ni kalau kerana makhluk juga, kita lemah. Padahal syurga ni siapa tak nak masuk? Syurga ni tak payah ceritalah kemewahan, kesenangan, kebahagiaan, segala-galanya ada di sana. Macam puan-puan, saya pernah banyak kali tanya, puan-puan nak apa dalam hidup ni sebenarnya? Orang perempuan. Bukan puan-puan, orang perempuan. Maka puan-puan lah. Orang perempuan dia nak apa? Orang perempuan ni, Allah tahu. Dia nak yang paling dia nak dalam hidup dia, kekal cantik. Dan sentiasa berhias. Supaya nampak cantik. Orang perempuan pertama dia nak cantik. Dan dia kekal cantik. Okey ya? Jadi macam mana nak cantik? Kena kekal muda. Sebab tu Allah Ta'ala letak orang perempuan dalam syurga, dia bagi umur antara 30. Ya, kekal sampai selama-lamanya. Dan dia diberi oleh Allah lebih cantik daripada bidadari. Puan-puan boleh bayang tak puan-puan suatu hari nanti lebih cantik daripada bidadari? Oh, saya rasalah puan-puan mesti duduk depan cermin 1 hari 1 malam tengok. Cantik juga aku ni. Di syurga nanti insya-Allah. Itu orang perempuan. Yang kedua, orang perempuan ni dia nak apa? Dia nak selalu berhias. Maka itulah tempatnya yang terbaik untuk perempuan sentiasa cantik dan sentiasa dalam keadaan berhias. Allah letak dalam syurga. Jadi macam mana nak tu? Sebenarnya kalau itu yang kita tahu, tapi kenapa tak ramai juga yang pulun amalan tu sungguh-sungguh? Bahkan berapa ramai orang perempuan di luar sana yang dedah aurat, buat dosa dan sebagainya. Bukan orang perempuan saja. Ini contoh. Orang lelaki pun sama juga. Tapi nak bagi tahunya berapa ramai. Kenapa? Kerana kalau sekadar ibadah nak syurga tak cukup kuat. Tak cukup gairah. Padahal itulah yang kita nak. Takkan tak rasa gairah. Takkan tak rasa bersungguh. Tapi itulah hakikatnya. Jadi Allah Ta'ala ni minta kita buat sesuatu kerana dia. Setelah itulah dialah yang akan bagi kekuatan untuk kita beramal. Itu rahsia dia. Tapi kalau kita baca kat sini, kerana dalam kehambaan, kerana tidak menjaga diri daripada syirik yang tersembunyi. Sebab kita masih lagi berbelah bahagi. Oleh kerana itulah Nabi SAW sangat takut kepada syirik yang tersembunyi pada umat Islam. Apakah syirik yang tersembunyi? Salah satunya ialah kita baca di sini. Bahkan dia sentiasa memandang kepada amalnya dan ganjarannya. Itu syirik. Apa makna syirik tersembunyi? Iaitu syirik yang dia tanpa sedar. Dia sudah berada dalam keadaan syirik. Contoh, dia masih beramal kerana selain Allah. Padahal beramal itu kerana Allah.
Selepas itu, Allah nak bagi apa, tu serahlah pada Allah. Kita kan beriman pada Allah. Apa makna beriman pada Allah? Percaya kepada Allah. Setelah percaya pada Allah, buatlah apa yang Allah suruh. Kemudian Allah nak bagi apa? Serahlah pada Allah sebab kita kan dah percaya. Dan Allah tu kan Tuhan yang maha kaya. Dia tu kan Tuhan yang maha pemurah. Maka dengan kekayaannya, dengan kemurahannya, pasti dia akan bagi segala-galanya. Dan memang dia akan bagi. Dia sebab dia dah janji lah. Dan Allah tak akan sekali-kali mungkin janji. Jadi sekarang ni untuk kita ada kekuatan yang luar biasa sebagaimana ulama-ulama terdahulu, orang salafus soleh yang terdahulu. Bagaimana tengok sahabat Nabi, ada sahabiah tu kan, Nabi masuk dalam masjid, ada tali yang diikat ke kanan diikat. Nabi tanya, ni tali siapa? Orang ni Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ada seorang nama sahabiah, sahabat perempuan. Kenapa dia ikat tali ni? Kerana dia suka solat malam. Tapi bila mana dia penat, dia peganglah kat tali tu. Padahal solat sunat boleh duduk kalau penat. Kita ni macam mana? Mesti kita siapkan kursi awal-awal kan? Mana ada siapkan tali? Kita dah tahu dah kita penat, kita tahu dah lutut kita dah goyang, apa kita cari? Tali. Mana ada tali? Cuba puan-puan tengok kat masjid nanti. Ada tak orang tengok ada beg dalam tali, ada tali dalam beg dia, minta maaf. Tengok keluarkan tali. Apa ni akak? Nak gantung sana sini. Kalau akak penat akak ni. Mesti kita pula jangan cakap kat dia. Bawa kerusi je lah. Beza, tahu tak? Beza. Kenapa dia sampai luar biasa kekuatan dia? Tapi Nabi kata buka. Buka. Ya kerana apa? Kerana kalau kita penat, duduklah. Kalau mengantuk, tidurlah. Tapi kenapa sampai jiwa dia jadi macam tu? Kerana dia buat kerana Allah. Tapi kita buat kerana syurga, itulah tak ke mana. Sebab hidup ni kalau selama mana dengan makhluk, kita lemah. Walaupun makhluk tu namanya syurga. Dosa tu okey. Sebab dia takut dosa. Dosa tu kerana apa? Siapa yang cakap berdosa? Allah. Cuma mungkin baik dia cakap terus begitu. Kenapa tutup aurat? Kerana Allah. Kan selesai tu. Dapat pahala dan tak berdosa. Bimbang-bimbang kenapa tutup aurat? Takut berdosa. Tak berdosa je lah. Pahala belum tentu. Sebab setiap benda ni kan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa salahnya cakap kerana Allah? Kerana takut dosa. Dosa tu kan Allah yang bagi dan Allah yang ampunkan. Tapi kalau kerana Allah yang sudah sedia berdosa tu pun Allah boleh ampunkan. Yang ni yang kita duduk tengah belajar ni sebenarnya mudah aja nak belajar pun. Cuma kadang-kadang lupa. Atau kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan. Atau digoda oleh nafsu. Okey, selesai. Yang kedua. Kalau boleh kita duduk sini pun kira okey dah. Itulah kita kan tak kuat sangat semangat. Okey dah ni. Masuk syurga pun okey dah. Tak kuat. Kita ni tak kuat. Baik. Wal khawas. Maka di luar sana ada lagi golongan. Tapi kita harap Allah bawalah tahun ni. Paling-paling pun di sinilah. Harapan kita pada Allah. Kalau boleh nak jauh lagi. Nak ke depan lagi. Tapi kadang-kadang malu juga nak ke depan sangat. Kan? Jadi wal khawas, golongan khawas. Kalau kita terjemah bahasa biasanya disebut golongan khusus. Mereka yang dikhususkan oleh Allah. A'malahum, amalan-amalan mereka. Ya, amalan tu saya dah sebut sebelum ni ya. Dibawa dalam bentuk jamak. Amalun, satu amalan. A'mal, amalan-amalan. Maknanya bukan satu amalan nak kena buat banyak. Kurubat, amalan mereka adalah kurubat. Apa makna kurubat? Iaitu menghampirkan mereka kepada Allah. Yang ni yang kita nak. Solat 2 rakaat pun makin dekat dengan Allah. Ya, ada orang solat berapa rakaat? 8 rakaat pun tak dekat dengan Allah. Kenapa? Kerana tadilah. Jadi kita walaupun 2 rakaat tak ada masalah. Yang pastinya 2 rakaat itu bukan untuk selain Allah. Ya. Tapi yang nak tekan macam tadilah, kalau orang cakap kat kita jangan salahkan dia. Tak apalah kalau you nak macam tu, I nak syurga. Kita jangan cakap pula, salah you ni. Tak salah. Kerana itulah tahap orang awam. Okey ya? I tak nak masuk neraka. Habis solat ni, sebab tak nak masuk neraka lah. Okey lah.
Kalau dah itu, jadi tahap orang awam. Jadi kita belajar, kita tak nak selama-lama di situ. Alah, kita ni kan, mana ada orang yang nak duduk takut lama. Apa nak macam tu ke? Daripada dulu sampai sekarang macam tu je. Dia bangun pagi-pagi tak mandi. Daripada dulu sampai sekarang. Contoh. Terasa sikit ya. Tapi ada. Ada. Tak mandi dia pagi-pagi. Tengah hari sikit baru dia mandi. La haula. Daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan nak buat isteri macam tu. Aduh, penat. Jadi ada orang ni, kita tak nak begitu. Sebab tu kita minta, kan doa kita, Ya Allah, kurniakan kami kebijaksanaan dan akal yang waras. Orang yang akal dia waras, akalnya sehat, akalnya sempurna, dia tak nak duduk takut lama. Mana ada orang nak duduk takut lama? Mesti kita hari ini dengan, sebab tu Islam ajar, hari ini dengan semalam, biar hari ini lebih baik. Betul ya? Kalau lebih buruk daripada semalam, itu lagi dahsyat lah. Yang duduk takut lama pun tak nak. Jadi itulah Islam ajar pada kita. Jadi setiap 2 rakaat kita, nak banding dengan 4 rakaat kita, 2 rakaat itu, oleh kerana kita buat, memang betul-betul. Sebab tu cakap awal-awal. Nak angkat takbir tu, kita cakap awal-awal. Lillahi ta'ala. Ya Allah, aku buat ni 2 rakaat kerana-Mu, Ya Allah. Dan aku serah diriku dan amalanku untuk-Mu, Ya Allah. Kau nak letak aku di mana akhirat nanti, kau nak bagi apa, aku serah pada Kamu, Ya Allah. Sebab tu, kata ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi kekasih Allah ataupun diangkat ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dan berbicara langsung dengan Allah, nak banding dengan Nabi Musa. Bukan merendahkan Nabi Musa, tidak. Nabi Musa ada kedudukan dia tersendiri, ada gelar dia tersendiri, kalimullah. Bukan nabi-nabi biasa. Disebut kisah dia banyak dalam Quran. Kerana Nabi tak minta. Yang Nabi nak hanya Allah. Selain itu Nabi tak minta. Tapi Nabi Musa minta nak bercakap dengan Allah. Nabi Musa minta nak tengok Allah. Akhir sekali Allah pancarkan nur dia pun dah pensan Nabi Musa. Tapi Nabi kita tak minta. Jadi kenapa dia tak minta? Sebab Nabi tak nak selain Allah. Yang dia nak hanya Allah. Akhir sekali dipilih kekasih. Itulah makna kekasih. Banyak kali kita ulang sebelum ni kan. Apa makna kekasih? Kekasih ialah yang kita nak dalam hidup kita adalah kekasih kita. Apa yang ada pada dia, tak payah cerita lah. Kena bagi tahu tak? Abang, kalau abang kahwin dengan, kalau saya kahwin dengan abang, saya boleh pakai tak kereta abang? Oh, ini memang masalah lah. Ni tak berapa cerdik lah orang perempuan ni kan. Kalau saya kahwin dengan abang ada kebun durian kan? Saya boleh tak pergi makan durian? Memang masalah lah. Kalau tanya betul saya cakap ni. Okey. Ya, begitu juga kita. Kalau dah dekat dengan Allah, nak tanya, Allah, kalau kita dah dekat dengan Allah, agak-agak Allah bagi syurga tak? Memang kita ni masalah lah. Masalah memang masalah apa ya? Kalau nak cakap pun tak tergamak. Masalah apa ya? Entahlah. Masalah apa? Jadi kita berusaha dengan 2 rakaat atau dengan 2 juzuk atau dengan apa sahaja, maknanya walau sedikit, tapi tujuannya adalah tinggi. Apa? Allah. Syurga tu serah pada Allah. Tahulah dia nak bagi apa kat kita. Tak kena gaya, yang tu 8 rakaat. Tapi kerana syurga. Yang ni 2 rakaat. Tapi kerana Allah. Yang 2 rakaat ni dapat syurga Firdaus. Yang 8 ni Allah bagilah syurga Adnin, syurga As-Salam. Tak salah juga sebab dia nak syurga. Kan ada seorang sahabat Nabi tu, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku melaksanakan segala farduan, meninggalkan segala benda yang haram kan. Kemudian aku mengatakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Aku boleh masuk syurga tak? Nabi kata boleh. Maknanya ada juga sahabat Nabi yang dia pergi tanya Nabi, dia nak syurga. Nabi kata boleh. Maknanya boleh tak? Boleh. Tapi tengoklah tahap mana. Wallahu alam. Okey. Kita baca sikit supaya ingatkan lagi. Golongan khawas ialah mereka yang dikhususkan oleh Allah dengan jiwa kehambaan yang sempurna. Jadi kalau boleh kita minta dengan Allah, ya Allah, Engkau zahirkan ataupun Kau berikan kepada aku, ya Allah, supaya aku merasai kehambaan ataupun menjiwai jiwa hamba.
Kita ni tahu dah. Kita ni siapa? Hamba Allah. Mana dalil kita hamba Allah? Kerana kita faham, hamba ni ialah tidak memiliki. Itu hamba. Bila mana dia tidak memiliki dirinya sendiri, maka dia tidak mampu untuk menentukan kesudahan diri dia. Bila nak sakit, bila nak sihat, bila nak susah, bila nak senang, bila nak gembira. Puan-puan boleh tahu tak puan-puan bila nak gembira, betul-betul gembira? Sekarang gembira tak? Ke dah tak berapa gembira dah? Sekarang gembira kan? Sampai bila gembira? Kenapa tak tahu? Diri kita sendiri pun kita tak tahu. Yang inilah contohnya bahawa kita sendiri pun tak tahu sampai bila kita boleh gembira. Mungkin hari ini, mungkin pagi ini, tengah hari ini, kita dalam kesedihan. Kenapa? Kita tak boleh menentukan. Bila mana kita tak boleh menentukan, berarti hidup kita, diri kita bukan milik kita. Tu. Macam ni baju-baju puan-puan. Baju pinjam ke baju sendiri? Dia minta maaf, dia jangan terasa pula. Allah Ustaz, tanya soalan. Dia baik tanya soalan biar terasa terus. Ni lambat sangat nak rasa. Sebab saya nak bawa kepada rasa. Boleh ya? Sama lah saya pun. Tapi kalau kita jawab, baju sendirilah Ustaz. Mana baju pinjam? Okey ya? Maka sebab tu kita boleh pakai bila masa kita nak. Sebab baju kita. Kemudian kita boleh simpan kat mana kita nak. Kita tak nak pakai pun boleh, nak pakai pun boleh. Kita nak bagi kat orang boleh. Apa maksudnya? Sebab kita punya. Tapi bila mana kita tanya balik, ke baju kita punya, diri kita Allah punya. Sebab tu kita tak boleh nak tentukan bila dia akan gembira dan sampai bila dia gembira, atau suatu hari nanti dia akan sedih. Tapi sedih tidak selama-lama juga. Ada berapa lama dulu sedih dia, tapi sekarang dia sudah gembira. Kenapa? Kebahagiaan itu dari Allah, bukan dari diri dia. Tapi kalau saya tanya betul-betul, oleh kerana diri kita pun bukan kita punya, maka baju tu pun bukan kita punya lah. Baju pinjam. Allah bagi pinjam. Itu maksud dia, bukan pinjam dengan jiran sebelah. Jadi itulah maksud. Jadi yang mana amalan, orang yang akan menyebabkan amalan itu, dia digelar orang khusus, dan amalan dia semakin hari semakin dekat dengan Allah di saat dia melakukan amalan itu dengan jiwa kehambaan. Rasa. Itu maksud dia. Bukan sekadar tahu. Tahu dah. Tapi ada rasa tak? Ini yang kita sedang duk bincangkan, rasa. Jadi minta dengan Allah, ya Allah tolong letakkan rasa yang mendalam, ya Allah. Yang sempurna pada diri aku, supaya aku sentiasa rasa diriku tidak lebih daripada hamba kepadamu. Maka bila mana aku solat sebagai seorang hamba. Lain. Dengan solat, rasa diri tidak hamba. Cuma kenapa solat? Dah Allah perintah, solatlah. Tapi ada satu lagi, bukan sebab Allah perintah, sebab nak syurga. Solatlah. Ada orang, sebab Allah perintah. Buatlah. Kita kan hamba. Atau kita kan pekerja. Majikan kita cakap ataupun perintah bagi arahan, buatlah. Kau nak tanya lagi, dapat berapa hari ni? Semalam gaji sekian, hari ni kalau buat gaji berapa? Tanya tak? Mana ada tanya majikan? Saya ni kerja kat sini ni bukan kerana bos pun. Kerana bos bagi duit. Tidak, saya pun tak nak kerja. Ni lambat nak naik pangkat cakap macam ni. Betul ya? Tapi kadang-kadang bos tengok kita ni, yang dia tak suruh pun kita buat. Itu namanya nafilah dalam Quran. Tahajud. Boleh tidur tak malam? Boleh. Nak tidur sampai bila? Sampai pagi boleh? Boleh. Tapi bangun dia ni. Yang ni Allah tengok ni. Kerana apa? Hamba. Nak zahirkan diri hamba. Okeylah, lambat pula ni, tapi ulang yang sama ni okeylah ya. Kita tambah. Tapi lagi pun tak ada kitab ni. Nak khatam. Sebenarnya hari ni kalau kita nak baca, boleh baca tu. Kesimpulan dan penutup. Tapi kita tutup yang minggu ketiga tu ya. Ketiga tu ada akak ya. Masa hari itulah kita tutup. Kita tutup ambil masa bulan Ramadan. Minggu depan lah. Dah Ramadan. Ramadan 12 kan? Minggu depan 15. Okeylah, kita tutup bulan Ramadan lah, ambil barakah ya. Ni. Fasal yang ke-25 penutup. Kita tutup betul-betul hari tu. Bolehlah insya-Allah. Jadi yang ni saya ulang balik dulu. Salah satu daripada tujuan ibadah adalah nak dekatkan diri pada Allah. Bagaimana nak dekatkan diri pada Allah? Di saat kita bangun beribadah itu, kita bangun dengan jiwa seorang hamba.
yang tidak memiliki apa-apa, bahkan kita bangun itu pun kerana izin Allah. Kita rukuk itu pun kerana bantuan Allah. Kita sujud itu pun kerana taufik dan hidayah Allah. Yang tu yang kita kena bawa dalam diri kita. Bukan sebab kita rajin. Cuma niat. Niat tu awal-awal. Sebab tu kita kena pasang niat awal-awal. Sebab tu Allah tak nak kita buat ibadah tanpa niat. Bimbang-bimbang diri kita, ialah kita kan lemah. Tak nampak, tak apa. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala hikmah kan. Allah Ta'ala tak tunjuk syurga. Kalau Allah Ta'ala tunjuk syurga, saya rasa tak ada orang pun dah ibadah kerana Allah. Mesti dah kerana syurga. Dah tunjuk depan dah ni. Ni kalau sekarang Allah tunjuk bidadari, sudah. Tak balik rumah dah kita duduk masjid. Isteri kat rumah, biarkanlah dia. Kan dah nampak bidadari, Allah tak nak kita jadi macam tu. Sayangnya Allah pada kita. Nampak tak? Ni puan-puan, kalau Allah tunjuk perhiasan syurga, puan-puan, saya rasa puan-puan duduk, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak memasak dah. Tak masak dah ni. Kenapa? Nak confirm dapat syurga. Sebab apa? Sebab nampak cantik lebih daripada bidadari. Duduk pegang tasbih, astagfirullah, 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 astagfirullah. Masa solat, bangun solat tu buat sujud lama. Tak membasuh dah. Kenapa? Nak pastikan masuk syurga. Jadi itu bukan kehidupan. Kalau macam tu bukan kehidupan. Allah nak suruh kita hidup dan melalui kehidupan. Tengok indahnya. Tengok. Tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar betul-betul tentang Allah kan, ya Allah, kita tak akan cakap apa dah. Allah, engkau nak bagi aku sakit, alhamdulillah. Kau nak bagi aku sehat pun, alhamdulillah. Kau nak bagi aku gembira, alhamdulillah. Kau nak bagi aku sedih pun, alhamdulillah. Itulah jadi kepada wali-wali Allah. Sebab dia tahu Allah baiknya, ya Allah. Maha baik. Maha lembut. Tapi kita ni tak faham kan? Tak faham. Bila mana kita tak faham, kita dah mula tanya, ya Allah, kenapalah engkau susahkan aku? Daripada kecil lagi aku ni sampai sekarang susah. Bilalah nak rasa senang sikit? Gitulah. Padahal Allah dah bagi tahu dalam Quran, bersama dengan susah itulah senang. Tapi dah tak faham. Betul ya? Kita tak faham. Kita tak faham. Kita fahamnya, orang yang senang tu dah sedia senang. Cuba tanya yang senang-senang tu. Dia kata, saya ni tuan nak sampai ke tahap ni habis dah. Habis dah. Kalau duit tu dah gadai semua dah. Baru dah sampai tahap ni. Ya. Ada satu cerita, ada dengar tak? Satu cerita yang pemilik Bank Ar-Rajhi tu. Nama apa dia? Sulaiman ke? Ar-Rajhi. Dia ni anak orang miskin. Dia ada ladang yang terbesar di Saudi tu kan. Dia satu kali, kata silap sekolah dia nak buat rehlah. Bayarnya RM1. RM1 lah kalau kita RM1, RM1. Dia balik rumah minta duit dengan mak dia, dengan ayah dia, mak dia. Tak ada, tak boleh. Nak pergi, kita kata nak pergi apa? Nak pergi rehlah, rombongan ke mana-mana. RM1 je modal dia. Nak bawa duit. Tak ada duit ayah dia. Nak bagi RM1. Satu kali, sebelum pergi rehlah tu, dia exam, dia imtihan. Dia dapat nombor 1. Akhir sekali guru dia, daripada orang Palestin, guru dia, bagi duit RM1 kat dia, bagi RM1. Dia pun gembira, ya Allah, seronoknya dia. Maka dia boleh pergilah berjalan. Lepas tu dia tahu dia miskin, dia usaha sungguh-sungguh, dia jadi orang yang terkaya antaranya di dunia ni. Akhir sekali, dia pergi cari balik guru dia tu. Dia beli sebuah banglo besar, dia bawa kereta mewah, dia pergi jumpa guru dia. Guru dia dah miskin dah masa tu. Dah pencin, miskin. Dia kata, dia bagi guru, kamu ingat tak lagi aku? Dia kata, ingat. Ingat lagi tak dulu bagi RM1? Dia kata, ingat. Maka guru dia tanya, engkau nak datang bayar balik ke RM1 tu? Dulu bagi. Dia kata, tak ada. Tu tengok tu. Dia pun bawa guru dia dengan kereta tu, dia pergi ke banglo tu. Ni. Dia kata apa ni? Inilah guru, dia kata hadiah pada guru dia yang bagi RM1 tu. Kena kereta besar dengan rumah banglo besar. Menangis guru dia. Guru dia kata, ini dah lebih dah, aku bagi RM1 pada kamu, dia kata. Dia kata, masa tu, walaupun guru bagi pada saya RM1, kegembiraan saya dapat pergi rehlah tu, lebih gembira daripada guru dapat saya bagi ni.
Maknanya ada orang yang atas ni asalnya susah. Ya. RM1 aja pun nak pergi rehlah dah tak ada. Maknanya dia lalui kehidupan yang begitu sekali susah. Yang kita tengok senang sekarang ni. Jadi Allah Ta'ala susahkan kita sebab apa? Allah nak bagi kesenangan yang sesenang-senangnya. Yang tak akan mati, yang tak akan habis, yang tak akan... itulah. Jadi susahkan sikit lah bangun malam. Susahlah sikit, memang mengantuk lah sikit kan. Tapi kita macam tu lah. Kita tu sama, saya macam tu lah. Semalam tidur juga pun. Kunci jam tak ada cerita lah. 5 suku, 5, 20, 5, 45. Saya. Sampai pukul 6. 6 tu pun kunci lagi 6, 5 minit. 6, 10 minit. La haula wala quwata. Lepas tu saya tanya, kenapalah jam ni bunyi banyak kali? bunyi tutup. La haula wala quwata illa billah. Tapi harap-harap ya Allah, aku dah usaha ya Allah. Aku kunci jam 10 kali ya Allah. Itu je lah nak jawab depan Allah nanti. Allah maafkanlah aku ya Allah. Malunya puan-puan ya. Malu kita nak jumpa Allah. Masa makan tak ingat apa. Makan, masa tidur tak ingat apa. Balik-balik nak minta syurga Firdaus. La haula wala quwata illa billah. Okey, yang ke wa khawasul khawas. Ada satu lagi istilah. Khawasul khawas iaitu manusia yang paling khusus. Jadi yang paling khusus di sini yang kita dah belajar iaitu arif billah ataupun orang yang telah berada pada kedudukan ma'rifatullah, diberi ma'rifatullah, anugerah mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah ini, a'maluhum, amalan-amalan mereka bukan sekadar mendekatkan diri mereka kepada Allah, darajat, tetapi amalan mereka itu mengangkat mereka kepada satu darjat, kepada satu darjat, kepada satu darjat. Hari ini kan kita tengok ya Allah, seronoknya orang terima darjah kebesaran kan. Tahniah pada tuan-tuan yang dapat datuk, datin kan. Kita ni bila yang nak dapat ya? Ada ustaz dapat datuk kan. Bila pula giliran aku ni? Tak tahu bila lah nak ya. Meniaga pun tak, bukan ahli perniagaan. Ilmu pun tak banyak sangat. Terhegeh-hegeh duk mengaji tak habis-habis. Tapi bila nak dapat? Itulah kita kadang-kadang tak seronok juga dapat darjah kebesaran kan. Rasa begitu. Tapi jangan risau. Raja kepada segala raja, agung kepada segala agung, Tuhan yang maha berkuasa sempurna, dia akan bagi darjat. Bukan satu, darajat. Kalau ta bulat, darajah, itu satu darjat. Yang ni bukan ni, ada alif dengan ta, darajat. Darajat ini dalam bahasa Arab 3 ke atas. Maknanya orang ni dia akan darjat satu demi darjat 3 ke atas. Bukan satu darajat. Kita ni kalau kira Datuk Seri, Tan Seri, Tun kan. Ada lagi atas tu. Ni contoh ni yang dalam dunia kita yang ada ni. Ya, okeylah. Allah ni paling kurang 3. Ada lagi ke atas, ada lagi ke atas, ada lagi ke atas. Setengah-setengah mengatakan antara satu darjat ke satu darjat tu 500 tahun perjalanan. Ibarat gambaran tingginya, jauhnya meninggalkan kita. Akhirat nanti kita tengok, ya Allah, siapa dia? Siap masjid. Malulah kita akhirat. Kita datang-datang tengok, Haji, pasang tekan kipas tu. Dia kan siap. Tekan kipas tu je. Dia pun pergilah tekan kan kipas tu. Kita pun rasa Alhamdulillah. Padahal kita apa salahnya kita pergi tekan? Okay. Ji, bawa sejadah tu Ji. Tolong hampa kat sini. Haji kan siap. Contoh. Tak adalah sampai cakap macam tu. Tapi kadang ada Ji, bawa sejadah ni. Balik akhirat nanti, la haula wala quwata, tengok-tengok syurga Firdaus dia. Kenapa? Inilah. Kerana dia ni duduk dalam masjid. Dia jadi, apa ni? Ahli khidmat masjid. Siapa? Rumah siapa tu? Rumah Allah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi walaupun kita bukan siap, yang patut kita ambil, kalau ada sampah, kita ambil lah. Yang kalau nampak itu, kita susun je lah.
Quran tu kan dapat tahu, kita susun. Jangan tunggu siap tu. Sebab tu ada ulama-ulama besar, mereka jadi siap-siap masjid. Jadi siap. Kenapa? Tadi itu. Sama juga muazzin tu, muazzin. Ulama khilaf, mana lebih hebat, tukang azan dengan imam? Ada ulama kata imam, ada ulama kata muazzin. Ada ulama kata muazzin tu imam lagi tinggi, tapi muazzin kalau dia azan, dia iqamah, dia lebih tinggi kedudukan daripada imam. Jangan ya, tengok keadaan. Hebat kita. Tapi kita tengok Bilal, biasalah Bilal. Bila surau pula tu. Surau kampung. Tengok akhirat nanti Nuh. Dia tu. Itu salah satunya. Sebab tu kita jangan ketinggalan. Kita belajar ni, jangan ketinggalan. Salah satunya kita kena usaha diri kita kepada makam yang digelar ma'rifatullah ataupun arif billah. Macam mana arif billah? Kita kena belajar juga dengan orang yang arif billah. Okey. Allah, akhir-akhir ni kita jangan terpengaruh lah ya. Dunia akhir zaman ni, dia satu sudut begini. Ada orang satu sudut. Islam ni datang untuk orang. Dan bila mana kita tengok benda mungkar, kita kena tegah. Benda ma'ruf kita kena galakkan. Tapi itu satu sudut. Satu sudut tau. Satu sudut yang lain, kita tidak digalakkan duk sibuk dengan orang. Tapi ada orang salah faham. Ada tu dia ambil video saya yang saya bercakap, saya kata, kenapa kita duk sibuk dengan orang? Orang ada kehidupan dia. Dia ambil suara saya tu, dia letak tempat yang tak benar. Itu saya tak bertanggungjawab. Ya, kan ada seorang ustaz tu, dia pergi buat kerja-kerja kebajikan, dia pergi buat teguran pada masyarakat. Ya tu baguslah. Yang saya cakap ni, jangan duk sibuk dengan orang, ialah sesuatu yang tidak ada kena mengena dengan diri kita. Istilah orang Melayunya, jangan duk jaga tepi kain orang. Itu maksud dia. Okey ya? Jadi kadang-kadang kita duk sibuk dengan orang. Yang pelik pula sekarang ni, ada orang ni, ni orang panggil ujian pada ahli ilmu. Wallahualam, betul ke ahli ilmu? Wallahualam lah. Dia ni, kalau dia boleh tegur orang, dia rasa dia dah berada ilmu. Okay, dunia sekarang ni. Kalau dia boleh debat dengan orang, cari salah orang, kemudian dia perbetulkan salah tu, dia rasa dia dah mulia. Ini bahaya dunia yang ada hari ni. Ya. Ada orang ni yang paling bahaya lagi, dia orang awam, dia boleh tegur ulama'. Ni dia rasa dia ni wali Allah dah barangkali. Dia boleh tegur Imam Syafi'i, dia boleh tegur Imam Ghazali, dia boleh pelekehkan ulama'-ulama', dia rasa dia lebih mulia dah. Ini bahaya dalam dunia yang ada. Untuk diri saya, untuk diri tuan-tuan. Pesanlah pada anak-anak kita. Ya. Betul, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Betul. Tapi dunia sekarang ni, orang buat ma'ruf, dia engkar. Orang buat orang buat benda-benda ma'ruf, benda-benda baik, tu lah dia larat. Tapi benda-benda buruk, itulah yang dia puji dan puja. Itu dunia yang ada. Gitulah. Jadi kita kena tengok, biarlah kita belajar sampai tahap mana, ya, orang dengan diri dia ada urusan hidup dia, kita urusan hidup kita belajar sampai kepada ma'rifatullah. Betul-betul mengenal Allah. Pada zatnya, pada sifatnya, pada nama-namanya dan pada perbuatannya. Itu kita kenal Allah. Nanti insya-Allah buku lepas kita ni nak khatam ni, nak baca kitab mana tak tahulah ni. Ni kitab kemuncak, kitab tauhid kita baca ni. Tauhid cinta. Silakan. Dia kalau dia yang tak ada suami daripada awal. Yang tak kahwin daripada awal. Kalau kahwin bercerai, wallahualam lah ya. Tapi kalau dah awal-awal tak ada suami, yang tu saya tak boleh nak jawab. Saya tak pasti yang tu ya. Saya tak buat kajian. Nanti saya tanya baliklah. Saya tanya syekh saya ataupun tanya ustaz-ustaz lain. Saya tak terfikir yang tu. Sebab kita satu. Kahwin dia cerai kan. Kemudian dia cerai, dia tak kahwin-kahwin sampai mati. Adakah balik? Nanti saya tanya baliklah. Atau tanya juga ustaz-ustaz lain. Saya tak boleh jawab yang tu. Tak boleh jawab, jangan pandai-pandai jawab. Ada orang tu. Ada lah tu pasangan dia tu. Ada apa?
Siapa jadi yang minta maaf ya, saya wallahualam. Nanti saya tanya syekh saya juga. Tajuk kahwin pula. Tapi betul lah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengenal Allah, mereka adalah para pencinta Allah dalam hubungan. Muka surat 72. Tak ada. Dalam hubungan kehambaan kepadanya. Di samping kehambaan, mereka berinteraksi kepadanya dengan kecintaan. Jadi orang yang mengenal Allah ni, dia tidak lagi beramal kecuali kerana cinta dia kepada Allah. Dia gini. Kalau kita nak ringkaskan begini. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan pertama, kenapa dia beribadah? Sebab dia nak masuk syurga. Okey, boleh? Golongan kedua, kenapa dia beribadah? Kerana Allah perintah. Maka dia sebagai hamba Allah, maka Allah perintah, dia kena buat. Golongan ketiga yang tinggi ni, kenapa dia beribadah pada Allah? Kerana cinta dia kepada Allah. Dan orang yang mencintai ni, perintah ke tak perintah, dia tetap laksana. Macam kita cinta pada seseorang kan? Orang tu minta ke tak minta, kita tetap rasa nak beli sesuatu untuk hadiahkan pada dia. Padahal dia tak minta pun. Kadang-kadang kita bagi kat dia, orang tu pun cakap, kenapa bagi ni? Tak adalah I nak bagi kat you. I tak minta pun. Kan dia cakap macam tu kan? Tak apalah, you minta ke you tak minta. Sebab I nak bagi. Ada lah tu. Betul. Adalah tu. Dah jatuh cinta ke? Atau sudah lama mencintai? Betul kan? Mana ada orang datang-datang saja-saja kita tak minta. Dia tiba-tiba dia datang nak bagi-bagi, bukan bagi biasa tau. Dia bagi gelang emas yang harga 50,000. Ni bukan sembarangan ni, maknanya kan ni ada ni. Ada ni. Dalam hati dia tersembunyi ya cinta ni. Sama lah. Ada orang Allah suruh ke tidak tak suruh. Kadang-kadang Allah suruh pun bukan Allah wajibkan pun. Memang Allah perintah, tapi perintah yang sunat. Tapi dia pulun habis-habisan. Sampai ribuan rakaat. Quran, baca Quran kan sunat. Kecuali surah Al-Fatihah. Tu pun dalam solat. Itu je, kalau tak solat, sunat juga. Kalau baca, dapat pahala. Tak baca, tak ada dosa. Tak ada dosa. Tapi ada orang ni sampai tahap 3 hari dia khatam sekali. Kenapa dia baca? Kerana cinta. Cinta ni lah kekuatan yang luar biasa. Bahkan rasa tak nak berhenti dia. Lepas 1 juzuk, 1 juzuk. Lepas 1 juzuk, 1 juzuk. Lapar tak? Tak lapar. Kan orang bercinta kan, mana ada lapar. Makan pun tak kenyang. Baik tak payah makan. Itulah. Tidur pun tak lena. Mandi pun tak basah. Itu ibarat apa tu? Ibarat telah terkeluar daripada batas biasa, kebiasaan. Untuk menggambarkan betapa hebatnya cinta. Maknanya kalau saya dengan tuan-tuan beribadah tak sampai ke tahap itu, belum ada cinta pada Allah dalam diri kita. Itu sebenarnya. Habis selama ni sekadar pendakwa cinta. Saya ni kan, akhir-akhir ni kawan-kawan duk gelar saya Ustaz Cinta pula. Ya. Abang kena tag sikit. Cinta Allah. Bukan cinta makhluk yang kita duk bercakap cinta-cinta ni. Cinta Allah. Sampai ada seorang tu, dia jemput saya. Saya tanya, tajuk apa ni? Tajuk cinta boleh Ustaz? Cinta. Bila ada yang terdekat ni, kuliah kat rumah. Kuliah kat rumah. Dia jemput saya untuk tajuk cinta. Ada Datuk. Tajuk cinta. Boleh Ustaz? Boleh. Cinta Allah. Tapi setelah kita mencintai Allah, dan Allah menganugerahkan cinta kepada diri kita, ketika itu kita akan mencintai orang yang kita cintai itu kerana dia. Jangan salah faham. Bukan kadar bila mana dah cinta Allah, tak cinta yang lain. Bukan begitu. Bahkan bila mana kita cinta Allah, Allah menganugerahkan cinta Allah, membalas cinta kita kepada kita cinta pada Allah, Allah balas cinta kita kepada dia. Sebenarnya, dia lebih dahulu mencintai kita. Kita ni dah terkemudian, dah terlewat dah. Allah dulu, dia cinta kepada kita. Dengan cinta dia yang dia bagi pada kita, itulah kita boleh mencintai dia balik. Kerana kita ni asalnya diri kita pun tak ada. Bila mana diri kita tak ada, apa yang ada? Tak ada lah. Setelah kita ada, Allah yang adakan kita, berarti apa yang ada selama ni dari Allah.
Maka sebab tu kita kena sedar. Jadi rupa-rupanya kita tak sedar segala apa yang kita miliki dari dia. Sepatutnya yang pertama kita cinta adalah dia. Tapi kita terkeliru dan terdinding pandangan kita. Akhir sekali kita mencintai makhluk dia lebih daripada dia. Jadi bila mana kita bawa balik cinta itu kepada dia yang sebenar-benarnya, maka dia pulangkan balik rasa cinta itu yang tulus kepada hati kita. Ketika itu kita mencintai isteri, mencintai suami, mencintai anak-anak, mencintai siapa saja pun kerana dia. Kerana dia itulah yang lebih tulus. Bila mana kerana Allah, kita tak akan rasa apa-apa. Yelah, terasa juga tahu. Bila mana kita ni, kita makhluk, kita duk cinta kat dia, kejap bagi hadiah, kejap bagi tu. Dia ni satu benda pun tak bagi ni. Betul kan? Terasa juga kita. Macam perempuan duk memasak lah. Masak tiap-tiap hari. Suami ni satu kali pun tak cakap, sedapnya you masak. Padahal kita buat tu ikhlas dah kan. Tapi kita makhluk ni adalah juga nak dengar sepatah kata. Tapi masa makan kat restoran, you makan kan apa? Sedap lah. Dan tu dia puji. Yang kita daripada muda sampai sekarang duk masak kat dia tu satu patah pun dia tak puji. Dah mula dah. Terasa tak selesa, tak tenang. Tapi bila mana kita cinta dan kita masak tu kerana Allah, dan kita dah tahu dah Allah dah bagi pahala kepada kita, bukan sebarangan pahala. Kita boleh balik akhirat nanti masuk syurga. Mana-mana pintu kita boleh masuk. Puan-puan mudah, puan-puan taat pada suami kan, balik akhirat Allah pelawar puan-puan masuk syurga, mana pintu yang puan-puan nak. Confirm puan-puan pilih pintu Firdaus. Masuk tu dulu. Jangan yang ni dululah, Assalam dululah, Al-Adnin dululah, Al-Ma'wa dululah. Masuk dulu Firdaus. 8 pintu dibuka seluah-luahnya pada puan-puan, dipelawar masuk. Kalau taat pada suami. Tapi kita makhluk biasa kan, lemah. Kadang-kadang orang tua ni. Ada orang cakap depan saya, aku geram juga orang tua ni. Derhaka puan-puan cakap macam tu. Biasalah, sebelum ni saya cakap teruk lagi kat dia. Sebelum ni teruk lagi rupa-rupanya. Tak adalah. Itulah antaranya. Boleh ya? Jadi siapa yang saya nak sebut, bila mana kita cinta Allah, Allah akan pulangkan balik cinta yang tulus dalam hati kita untuk mencintai sesiapa sahaja kerana dia. Ketika itulah kita tak akan pernah kecewa kalau orang buat apa-apa pun. Samalah kita. Dia sebenarnya orang lelaki dan perempuan ni sama je pun. Ada perasaan. Kecewa. Sama-sama kecewa pun. Terasa. Sama-sama terasa pun. Ya. Kau orang lelaki tak terasa. Betul. Betul kan ya? Cuma orang lelaki dia terasa, dia diam. Mulalah tu. Dia tak nak bercakap kat kita. Tu kena tahu tu. Dia diam. Pandai-pandailah. Dia minta redha. Baik. Muka surat sebelah tu. Kullama jatanabta hawaka qawiya imanuka. Ni dua rangkap ni Imam Arsalan Ad-Dimashqi nak ajar kita bagaimana nak kuatkan iman kita dan bagaimana nak kuatkan tauhid kita. Jadi kullama, setiap kali, ijtanabta, kamu menjauhi hawaka, hawa nafsumu. Menjauhi ni maknanya kita lawan, kita kawal dia. Kerana dia dalam diri kita juga, nafsu ni. Tapi bila mana kita lawan nafsu ni macam-macam lah dia nak kan. Dia nak makan. Okey, bagi dia makan. Tapi jangan ikut nafsu makan. Nafsu makan ni dia tak kira daging orang dia makan. Dia nak tidur. Boleh bagi dia tidur. Tapi jangan ikut nafsu tidur. Ya? Kalau ikut nafsu tidur, pukul 8 dia tak nak bangun lagi. Itu keadaan yang nafsu. Okey ya? Jadi, kita kena jarakkan diri kita dengan kehendak nafsu. Tunaikan sekadar mana yang boleh. Ya, kalau kita tak makan langsung, lemahlah diri kita. Kalau kita tak tidur terus, tak nak ikut nafsu lah. Ni nak tidur, ni nafsu lah ni. Tak mau tidur. Tak mau tidur 3 hari bolehlah. Hari keempat, tak tahulah kita ke mana. Tidur selama-lama. Jadi kena pandai. Tapi,
Itulah kaedah dia. Untuk apa? Qawiya imanuka, ketika itu bertambah kuat imanmu. Jadi sekarang ni tak tahulah iman kita kuat ke tak. Rasa-rasa macam mana? Rasa-rasa kejap kuat, kejap tak. Mana bukti? Bukti kita, salah satunya kadang-kadang kita cakap, you jangan main-main, I masih sabar ni. Betul kan? Jangan sampai I hilang sabar. Hilang sabar kan hilang kekurangan iman. Orang beriman, apa makna iman? Iman tu aman. Iman tu tenang. Orang beriman, orang yang tenang. Jangan cakap, you jangan main-main, I dah nak hilang sabar ni, sikit lagi sabar I ada. Jangan. Maknanya iman kita dah mula menipis. Sebab orang beriman, orang yang tenang. Dia nak buat apa, silakan dia. Dia selagi mana tidak menjatuhkan maruah kita, sekadar dia cakap gitu, ambil kat dia je lah. Dunia hari ni kan, jangan layan sangat orang. Kalau kita layan, dia tak tahulah apa cerita dia. Dunia orang ni orang suka bergaduh tau. Sikit-sikit nak gaduh. Dia sikit-sikit nak gaduh. Betul tak? Tengok kat jalan raya, sikit aja pun. Ya, tak ada apa-apa lagi pun, bergaduh. Sikit-sikit cakap kat orang, you nak gaduh? Tanyalah. Okey, macam mana? Boleh bincang? Kan betul. Jangan bincang bro, gaduh aja. Padahal bincang je, relax dah. Tenanglah dulu. Dah, contoh aksiden kan. Yalah nak buat macam mana? Siapa nak aksiden? Tak nak. Yang salah pun hancur kereta dia, yang tak salah pun hancur. Dua-dua hancur. Jadi apa? Pergi lah, buat report lah. Kemudian, insurans kan ada. Tunggu je lah. Susah lah. Susah gaduh je lah. Dia nak gaduh kan. Memang kaki gaduh. Gaduh je lah. Gaduh. Jadi okey ke? Makin parah ada lah. Gitu je lah dunia yang ada. Ustaz sama ustaz duk bergaduh. Tengok tu. Tak ada kerja lain. Ni yang terbaru ni. Yang terbaru ni apa ni? Di Indonesia, termasuk di Malaysia, ada juga yang telah sahut. Ada satu kiai atau satu tim di Indonesia ni, dia buat kajian secara akademik, dia duk kaji ni cakap ya. Betul tak Habib-Habib ni keturunan Rasulullah? Jadi dia suruh paksa supaya buat DNA. DNA tak akan menipu. Kiai. Kemudian video tu dah sampai ke sini, orang sini sambut. Orang sini sambut. Orang Perlis sambut. Ni. Bukan puan-puan. Saya tak tahu apa masalah manusia. Kan? Kalau you beria-ria sangat nak tahu keturunan orang, sepatutnya you tahu keturunan you tu dulu. You tu keturunan apa? Kenapa yang kita duk sibuk sangat nak pertikai keturunan orang? Cuba tanya kita ni keturunan mana? Sebab dulu ada dua keturunan. Satu keturunan Rasulullah, satu lagi keturunan pembenci Rasulullah. Bukan setakat benci, bunuh cucu Rasulullah. Tapi kalau kita cakap, marah. I rasa lah, I rasa. Rasa bukan kata betul-betul rasa lah. You pun boleh rasa, I pun boleh rasa. I rasa you ni mungkin keturunan Muawiyah barangkali. Keturunan Yazid ni. Mesti melenting kalau kita cakap begitu. Mesti keturunan Yazid ni. Pembunuh Rasul, cucu-cucu Ahlul Bait Rasulullah. Mesti melenting. Kenapa? Yalah, sebab tu kita kata, cuba cek dulu, kita ni keturunan mana? Kok keturunan Firaun kan macam mana? Waliyazubillah. Apa yang kita susah sangat? Kalau dia menipu, akhirat nanti memang besar dosa dia. Kenapa? Menipu atas nama Rasulullah. Kan dah Rasulullah bagi tahu, siapa-siapa menipu atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia kena siap sedia kerana dah tempat dalam neraka dah ada dah. Contoh, kita bukan keturunan Rasulullah, tiba-tiba kita kata kita keturunan Rasulullah. Kalau kita menipu, tolong siap sedia je lah. Mati aja Allahumma neraka. Dah siap ada satu tempat dah. Ini bukan gurauan. Jadi kalau ada orang mengaku keturunan Rasulullah, kita beria-ria. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Apa masalah kita ni? Saya keturunan Tok Jangguk tahu. Ya ke? Jangguk pun tak ada.
Dia tag saya. Ada video tu datang, kemudian dia tag nama saya. Ni. Saya Ustaz Engku, Ustaz Azhar Idrul, dia tag nama, dia tag. Dia suruh saya tengok tu. Yalah, kita tengok boleh lah, tak ada masalah. Ya. Dia nak apa? Oh, kajian akademik. Okey, you kena daripada you duk kaji orang, baik you kaji diri you sendiri. You berakhir di syurga atau neraka. Tapi tak apa. Sekarang jadi dia kata, ada satu video tadi sekejap tadi saya nampak. Dia kata apa? Dia kata rupa-rupanya ada satu video tu. Setelah dia buat kajian, rupa-rupanya para habaib ni bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Sampai tahap tu manusia ni. Itulah dunia. Ya. Okeylah, kita kata okeylah. Okey, kalau dia tidak keturunan Rasulullah, cuba tengok akhlak dia. Rasa-rasa lebih baik daripada kamu. Jadi kalau kita kata kalau dia bukan keturunan Rasulullah pun, okeylah. Kalau you dah buat kajian. Tapi kalau diberi pilihan daripada ikut you dengan ikut dia, baik I ikut dia. Ya, kalau contoh kalau dia kata Habib Omar ni dia buat kajian, okeylah, dia sahkan. Okeylah, Habib Omar ni bukan keturunan Rasulullah. Dia pun bukan. Maka diberi pilihan, kita tetap akan ikut yang ni daripada ikut dia. Kenapa? Dia ni manusia yang buruk perangai. Kerana apa? Kerana mencari keburukan orang. Orang yang hanya jiwa dia dalam jiwa dan hati dia buruk, barulah dia mencari keburukan orang. Ya? Kita ni diajar supaya kalau kita tahu dia sikit sebanyak pun dah tak apalah, tu dulu. Biarlah sekarang dia dah jadi baik. Itu kan Islam ajar pada kita. Tapi dia kata ini membawa fitnah lah. Tak apalah, fitnah kat dia lah. Ya, kita ni nombor satu ukuran kita adalah agama. Itu pertama ya. Bukan nasab. Ya, keturunan kita yang pertama adalah agama. Kita tengok agama pada diri dia. Ilmunya, amalnya, akhlaknya, adabnya. Tengok Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Habib Ali Al-Hamid tu. Habib Ali tu. Cuba tengok akhlak dia. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid tu. Cuba tengok akhlak dia, cara bercakap dia. Ya. Maknanya kalau letak Habib Ali, yang dia duduk petikai ni, dengan letak dia, baik saya ikut Habib Ali. Tak apalah. Ya. Dia bukan keturunan Rasulullah. Tak apalah, bukan keturunan Rasulullah tu rasanya akhlak lebih mulia yang ni daripada nak banding dengan you tu. Tengok akhlak dia, ya Allah. Kita malu tahu nak jumpa dengan dia pun, nak bercakap dengan dia pun malu. Sebab kita diam je duduk depan dia. Dia tak banyak cakap. Tiba-tiba ada orang duk petikai lah. Haula wala quwwata illa billah. Ni minta maaf lah. Ni mesti kalau itu ni viral pula lah ni. Saya tak tahu apa perangai manusia sehingga duk sibukkan. Contoh beginilah. Keluarga dia tak jaga. Dia duduk sibuk keluarga jiran sebelah. Ni orang apa dia panggil? Diri dia tu. Keturunan cantik ke? Diri dia tu. Kan? Kalau ada orang, kalau Allah takdirkan buat kajian tentang diri dia, keturunan dia, rasa kok tengok-tengok, keturunan lanun rupanya. Habis dia. Contoh. Jangan marah. Relax. Bukan perempuan. Di luar ni mesti melenting pula ni. Melenting. Dia kata saya salah seorang yang membela. Habis dah guru kita mengaji. Kita tahu dan kita kenal akhlak dia. Ya. So, apa hak you nak hina guru kita? Sebagaimana ada orang, walaupun baik ke tak baik mak kita ni, bagus ke tak bagus ayah kita ni, itu ayah kita. Tak ada siapa pun berhak menghina ayah kita. Ya. Kalau you rasa keturunan you lebih baik, okey silakan. Tengok akhirat nanti, nak tengok Allah letak kat mana. Relax lah, tunggulah. Tunggu mati je pun. Apa hak dia? Jadi ni guru kita. Kita mengaji, kita duduk dengan dia siang malam, pagi petang. Dia yang bawa kita mengenal Allah. Dia yang bawa kita ilmu, sujud dan rukuk, jiwa dan hati kita untuk Allah. Dia yang membawa cinta dalam hati kita kepada Rasulullah. Maka apa hak dia untuk menghina guru kita? Dan kalau kamu rasa kamu mulia sangat, kamu rasa kamu ahli syurga, tunggu kita tengok akhirat nanti siapa ahli syurga. Orang ni kalau Sayyidina Omar tu yang telah dijamin syurga oleh Allah tu melalui lisan junjungan baginda Nabi, itu pun dia rasa dia ni ahli neraka. Kita yang belum tentu ni beria-ria baru dapat doktor, profesor, itu je pun rasa mulia.
tak kena gaya tukang sapu tu lebih mulia dari akhirat nanti daripada dia. Ni kadang-kadang kita ajar didik anak-anak kita, puan-puan, cucu cicit kita, doa pada Allah, ya Allah tolong jadikan cucu cicit aku, zuriat aku orang yang berakhlak dengan Nabi, dengan Rasul, denganmu, dengan pewaris Nabimu, ulama-ulama, dengan Ahlul Bait. Ya. Ni kita ni tuan-puan sekalian, jangan itu. Ni apa ni? Report at problem apa ni? Peduli apa? Ada apa pun. Relax. Ni tegas ni. Biasalah. Buka baliklah. Tak ada apa dah. Sebenarnya masa dah habis dah pun. Allah. Saya okey. Dulu saya tegas sungguh, dulu saya bam. Sekarang ni bila mana kita umur yang macam ni kan, kita pun dah nak meninggal dunia. Okeylah. Okeylah. Okeylah puan-puan sekalian, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Dan Allah maafkan kekurangan adab kita dengan Allah, dengan awliya-awliya Allah. Gitulah insya-Allah. Ada soalan? Tapi kita dah lebih masa ni, dah lebih ni. Ni sepatutnya guru ganti, mana boleh lebih-lebih ni kan. Aduh. Yang terakhir. Ya. Apa lagi sekali? Cuba itu. Supaya. Ya. Okey, baik. Dia sebagaimana yang kita sedia maklum, hidup ni adalah ujian. Maka keluarga itu pun ujian. Jadi kita kena banyak berdoa pada Allah supaya Allah. Sebab tu dalam Quran banyak merakamkan doa-doa untuk diri dan untuk zuriat. Kerana kadang-kadang ujian tu datang daripada anak kita. Kadang-kadang ujian datang daripada suami, kadang-kadang datang daripada isteri. Cuma kita insan yang lemah ni, kita berusaha menjadi insan yang sebaik mungkin. Kita sembahyang, maka kita minta anak isteri kita sembahyang. Kita baca Quran, kita berusaha membimbing anak isteri kita baca Quran. Kadang-kadang berapa ramai mak ayah kan datang, ya Allah Ustaz, saya dah bimbing daripada kecil dia solat. Besar ni tak nak solat Ustaz. Ramai macam tu, ramai. Dah lah tak nak solat Ustaz, dia dah mula berjudi. Dia minum Ustaz, saya nak buat macam mana anak saya ni Ustaz? Saya kata jangan pernah putus asa. Ya, kerana hubungan darah, hubungan anak ni dengan itu, kecuali dia itu, waliyazubillah. Jadi doa dah banyak-banyak. Sebenarnya Allah Ta'ala buat macam tu kepada kita. Allah nak kuatkan lagi hubungan kita dengan dia. Jangan pandang benda tu kecewa kan. Saya kecewa Ustaz dengan anak saya. Jangan. Ya. Mungkin selepas kita meninggal dunia, Allah baiki diri dia dengan berkat doa kita. Jangan pernah putus asa. Ya, selagi mana dia beriman, dia Islam. Tapi itulah ujian. Ujian tu macam-macam. Jadi kita faham bila mana hidup ni adalah ujian. Maka itulah. Jangan pernah putus asa dengan Allah, jangan pernah kecewa. Sebab ada orang kan, memang dia cerita, saya dulu Ustaz, masa mak ayah saya ada, dahsyat saya Ustaz. Tapi mungkin akhir-akhir ni saya alhamdulillah, mungkin berkat mak ayah saya doa. Sebab tu doa, sebab tu dalam Quran banyak doa pada zuriat. Yang kedua yang puan tanya tadi berkaitan dengan bulan Ramadan. Dia ada dua keadaan. Satu keadaan kita nak khatam Quran sebanyak mungkin. Tadarus kan, kita tadarus, kita khatam Quran sebanyak mungkin. Itu satu sudut pahala. Kerana setiap huruf itu di bulan Ramadan akan diganda jadi pahala wajib. Sunat jadi pahala wajib, wajib pahala yang wajib 70 kali ganda. Jadi boleh kita baca untuk kita kejar berapa kali khatam, dan boleh juga kita baca untuk tadabbur.
Tadabbur, baca satu muka, baca makna dia. Kemudian renung apa maksudnya. Itu dia panggil berganda-ganda pahala. Pahala baca dan pahala tadabbur. Pahala memahami. Pahala amal ada pahala amal. Tapi oleh kerana bulan Ramadan, pahala tu ganda pada bacaannya, maka dua-dua tu boleh kita buat. Okeylah, kita target sekali khatam, 2 kali lagi untuk tadabbur. Tapi tadabbur lambat tau. Jadi khatam 2 kali, tadabbur sekali. Itu sudah cukup baik. Buatlah macam-macam mana pun, minta doa dengan Allah supaya Allah permudahkan hasrat kita tahun ni. Selalu orang duk bagi tajuk Ramadan terakhir, Ramadan terakhir. Sebenarnya bukan Ramadan terakhir, mungkin Zuhur, lepas ni pun Zuhur terakhir. Ya? Atau pagi ni pagi yang terakhir. Bagi kita. Bagi kita. Bukan bagi orang, bukan bagi Ramadan. Lepas tu esok masih ada. Okey, esok memang masih ada. Kita boleh tentu. Itulah. Jadi kalau Ramadan kita dapat tahun ni, itulah kita kena anggap untuk kita. Mungkin orang lain boleh banyak-banyak lagi untuk kita. Jadi nak buat apa? Seolah-olah kita nak buat apa macam tu? Mestilah kita buat sesuatu yang terbaik. Kerana itu yang terakhir. Kerana kehidupan ni diukur pada pengakhiran dia. Maka kalau boleh Ramadan tahun ni, kalau dia terakhir, itu yang terbaik. Wallahu a'lam, sakat itulah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.